Pemandu teksi kaum Hawa. Selalunya kalau kita dengar pemandu teksi ni kaum Adam, orang lelaki lah. Dan Kak Mona memandu teksi adalah seorang wanita. Beliau memandu teksi shift malam. Sebabnya katanya di sinilah alasan setelah saya menderas kiriman beliau. Beliau mengatakan alasan kenapa memandu di waktu malam, waktu siang hari sibuk menguruskan anak, menguruskan keluarga. Beliau adalah seorang ibu tunggal, suaminya meninggal dunia. Mengikut apa yang dikata di sini. Tapi beliau katalah, ada disclaimer, saya tak pasti. Tapi saya rasa selain daripada ajal dah sampai, ada juga orang yang membuat suami. Sebab suami saya sakit angin ahma. Dan katanya di sini angin ahma yang dialami, diserang suami saya lebih kurang lamanya setahun. Barulah dia mengembuskan nafas yang terakhir. Suaminya sihat walafiat. Daripada pengalaman yang diceritakan sedikit tentang pengalaman suaminya, sihat walafiat, bekerja katanya di sini sebagai seorang kontraktor, ubah elok, boleh angkat benda yang berat. Sampailah satu hari bila dia balik, dia kata belakangnya sakit, dia bangun, dia baring. Kemudian keesokan paginya bila isteri kejut nak solat subuh, terus tak boleh bangun. Dan dari situlah penyakit angin ahmah dialami oleh suami. Jadi kata Kak Mona ni memang sesuatu yang mengejutkan lah. Tapi kata beliau bukan nak cerita tentang suami, tapi kali ini nak cerita tentang pengalaman Kak Mona memandu teksi di waktu malam. Mendapat seorang penumpang yang menakutkan. Kata Kak Mona, saya pernah mendapat seorang penumpang yang menahan teksi saya. Kejadian ini berlaku di mana agak-agak anda? Kejadian ini berlaku apabila saya memandu dekat kawasan Teluk Belanga. Waktu itu saya daripada kawasan Bukit Merah turunkan seorang penumpang di Bukit Merah. Setelah itu saya memasuki kawasan Bukit Purmai. Di Bukit Purmai lah dekat dengan Teluk Belanga ni, teksi saya ditahan. Betul-betul ada satu tangga. Tangga ni tinggi, betul-betul dekat dengan bukit. Di depan tangga itulah ada seorang makcik tahan teksi. Saya nampak makcik ni waktu tu dah pukul 12 lebih tengah malam. Saya pun berhenti. Bila berhenti, makcik ni macam biasalah masuk dalam teksi saya. Saya tanya nak ke mana? Dia kata bawa dia pergi taman ataupun Labrador Park. Saya pun kenapa makcik ni malam-malam nak pergi Labrador Park? Saya pun tak banyak soal, dalam hati lah bertanya. Saya pandu. Sepanjang perjalanan, saya tengok dia di cermin, dia tak tengok muka saya. Dia tunduk ke bawah saja kisi. Dan saya rasa pelik. Di tangannya ada sesuatu yang dibungkus dengan kain batik. Benda tu dibungkus, dibalut, dililit macam itulah. Dan sebelah kanannya pula ada beg yang dibuat daripada kain, seolah-olah macam kantung yang besar. Jadi bila saya pandu tu, dalam jarak lebih kurang 200 meter daripada saya jemput dia, teksi saya bau pacai kisi. Kuat sangat. Takkanlah makcik ni bau pacai Kemudian saya pun bukalah tingkap perlahan-lahan. Saya buka tingkap bahagian depan tempat duduk saya lah. Saya turunkan sedikit saja, kata Kak Mona. Bila memandu dah turunkan sedikit, bau makin kuat tapi kurang sedikit sebab angin tiup di dalamnya. Jadi Kak Mona menceritakan, bila dah masuk dalam kawasan jalan di Labrador, saya tanya makcik nak berhenti mana. Dia kata kau tunggu sini sekejap boleh? Makcik ambil barang. Dalam hati lega lah. Rupa-rupanya nak ambil barang dari kawan ataupun anaknya. Saya pun tunggulah dalam teksi. Makcik tu tak angkat pun kisi. Beg dengan barang yang dibungkus masih letak di belakang. Oleh kerana bau pacai kuat sangat, makcik tu keluar. Lebih kurang sesaat kemudian tu, saya pun keluar dari teksi, buka semua 4-4 tingkap. Bila makcik tu tak ada, bila dia ada tak sedap hati pula kisi. Nanti dia ingatkan saya ni tak tahan dengan bau busuk. Jadi dia dah tak ada, saya buka 4-4 tingkap, saya keluar teksi untuk ambil napas sedikit. Saya tunggu lama kisi. 5 minit, 10 minit, 15 minit, meter masih lari. Makcik tak sampai-sampai. Jadi saya jenguk ke dalam. Bungkusan apa pula yang ada dalam teksi aku ni? Nak angkat, tak tahu makcik ni punya, takut barangnya. Jadi saya pun tak apalah. Saya matikan enjin, tutup semua tingkap. Saya jalan ke arah kawasan Labrador mencari makcik yang tadi turun teksi kata nak ambil barang.
Cari punya cari, tengok satu orang pun tak ada Casey dekat taman tu. Mustahil ni. Takkan makcik ni tak ada? Dia kata turun nak ambil barang. Saya patah balik ke dalam teksi, Casey. Teksi tadi saya kunci. Betul, Casey. Saya datang balik dalam teksi tak ada bungkusan. Kain yang dibalut tu pun hilang. Saya tengok, saya cuba buka teksi saya, tak boleh, Casey. Mustahil makcik tu boleh ambil barang sebab teksi saya dah dikunci. Masuk balik dalam teksi, masih bau pacai. Saya baca bismillah, saya istighfar, al-fatihah, semua jalan terus, kata Kak Mona. Kemudian saya buka 4 tingkap. Saya keluar daripada kawasan Labrador. Casey nak tahu tak? Dekat kapak Labrador, kalau Casey nampak ni, ada satu jalan bukit menuju ke arah, katanya tempat kubu pertahanan Jepun. Saya nampak makcik ni sedang berjalan, angkat kain dengan kantung yang dibawa bersama, naik atas bukit yang gelap. Bila saya nampak, saya terperanjat. Makcik ni nak ke mana ni? Niat di hati nak kejar Casey, minta duit taksi. Tak apalah, Casey, saya halalkan sudah. Saya keluar dari kawasan tu, memandu ke main road. Sampai sekarang, kata Kak Mona, pengalaman tak dapat dilupakan. Seorang penumpang yang menyeramkan yang pernah saya jemput di kawasan Bukit Purmai dekat dengan Teluk Belanga. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey.